Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna binti Husin akan membentangkan tentang pengenalan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja merupakan sebuah badan rasmi yang ditubuhkan mengikut Perkara 38 Perlembagaan Malaysia sebagai tempat bagi raja-raja dan yang dipertua bertemu dan berbincang. Selain itu, majlis ini merupakan kuasa tertinggi dalam hal ehwal Islam di Malaysia. Dianggotai oleh 9 Raja Melayu dan 4 yang dipertua negeri di Malaysia. Raja-raja sahaja yang layak mempengerusikan mesyuarat dan ia dipengerusikan mengikut aliran yang telah ditetapkan sebagaimana oleh majlis. Yang Amat Berhormat Menteri Besar atau Ketua Menteri hadir sebagai penasihat kepada DYMM Raja-Raja dan TYT yang dipertua negeri masing-masing, menjadikan mesyuarat ini sebagai mesyuarat yang tertinggi di Malaysia. Selain itu, Timbalan Perdana Menteri tidak tergolong dalam majlis-majlis saja. Seterusnya adalah sejarah Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja sebenarnya diwujudkan selepas adanya Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum adanya Persekutuan Tanah Melayu, telah wujud Majlis Raja-Raja bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Negeri Selangor, Negeri Perak, Negeri Pahang dan juga Negeri Sembilan. Majlis ini telah diwujudkan pada 1 Julai 1896. Mesyuarat ini telah diadakan untuk membincangkan tentang hal-hal ehwal negara dan juga kepentingan bersama pemerintah Inggeris. Majlis ini juga telah diadakan julung-julung kalinya pada 13 hingga 17 Julai 1896 di Istana Iskandariah, Perak. Dan mesyuarat ini dihadiri oleh setiap raja bagi negeri-negeri masing-masing dan juga Gubernur bagi negeri-negeri masing-masing. Seterusnya, apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1948, keahlian bagi majlis ini telah ditambah dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu negeri Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Terengganu. Dan juga nama bagi majlis ini telah dipendekkan menjadi Majlis Raja-Raja sahaja. Mesyuarat ini telah diadakan pada 18 Februari 1948 di Kuala Lumpur. Dan juga mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim, dan juga diwakili bagi pihak Inggeris pula adalah Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu. Akhir sekali adalah selepas Persekutuan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, negeri Melaka dan juga Pulau Pinang turut serta dengan Majlis Raja-Raja ini. Majlis Raja-Raja ini telah diadakan pada 30 dan 31 Oktober 1957 yang dipengerusikan oleh Raja Perlis sendiri, iaitu Sultan Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamaluddin. Jadi begitulah bagaimana sejarah penubuhan Majlis Raja-Raja yang telah dimulai dengan Majlis Raja-Raja bagi negara Melayu tidak bersekutu, Majlis Raja-Raja bagi negara Melayu bersekutu dan Majlis Raja-Raja sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Isa dari DIA 6B. Hari ini saya akan menerangkan tentang fungsi Majlis Raja-Raja. Seperti anda lihat, fungsi Majlis Raja-Raja yang pertama ialah memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua ialah fungsi Majlis Raja-Raja ialah mempersetujui dan tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Yang ketiga ialah melantik anggota-anggota Mahkamah Khas. Apa itu Mahkamah Khas? Mahkamah Khas terdiri daripada Ketua Hakim Negara Persekutuan yang hendaklah menjadi pengerusi, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan 2 orang lain yang memegang atau pernah memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Okey, yang keempat ialah Majlis Raja-Raja berfungsi sebagai memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremekkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman ke atas seseorang di bawah Fasal 12 Perkara 42.
Yang terakhir ialah untuk fungsi Majlis Raja-Raja ialah melantik seorang wakil untuk menganggotai Majlis Angkatan Tentera dan ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang kuasa budi bicara Majlis Raja-Raja. Yang pertama, melakukan pemilihan atau pemecatan ke atas Yang di-Pertuan Agong. Raja layak dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong kecuali 3 sebab. Raja itu belum dewasa. Raja itu telah memberitahu penyimpan mohon besar Raja-Raja bahawa baginda tidak berhasrat dipilih. Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan bahawa melalui undi rahsia bahawa raja itu tidak sesuai menjalankan fungsi-fungsi Yang di-Pertuan Agong. Terdapat beberapa faktor yang akan dipertimbangkan oleh Majlis Raja-Raja melalui undi rahsia bagi menentukan Yang di-Pertuan Agong seterusnya. Antaranya ialah baginda berkenan menjadi Yang di-Pertuan Agong, tidak mengalami kelemahan atau ketidakupayaan mental, merupakan raja yang berada di kedudukan teratas, mendapat sokongan sekurang-kurangnya 5 raja lain dan bukanlah seseorang yang telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong 2 penggal berturut-turut. Kuasa budi bicara Majlis Raja-Raja yang seterusnya ialah melakukan pemilihan ke atas jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong, memberi nasihat berkaitan pelantikan yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan, mempersetujui atau tidak sesuatu berkaitan undang-undang yang meliputi perkara berikut: mengubah sempadan negeri, keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja, melakukan pelantikan anggota-anggota Mahkamah Khas berdasarkan Pasal 1 Perkara 182, memberi pengampunan, menangguhkan hukuman atau meringankan sesuatu hukuman ke atas seseorang individu berdasarkan Pasal 12 Perkara 42. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang mesyuarat Majlis Raja-Raja. Semua raja-raja dan Yang di-Pertuan Negeri secara automatik menjadi anggota Majlis Raja-Raja dan kehadiran adalah mustahak. Jika salah seorang daripada anggota tidak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, maka seorang wakil hendaklah dilantik oleh anggota. Para Yang di-Pertuan Negeri tidak boleh menjadi anggota Majlis Raja-Raja bagi maksud mesyuarat berhubung pemilihan Yang di-Pertuan Agong, timbalan Yang di-Pertuan Agong, pelucutan jawatan Yang di-Pertuan Agong dan mesyuarat yang membincangkan tentang keistimewaan raja-raja. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukanlah anggota Majlis Raja-Raja. Baginda hanya akan hadir jika mesyuarat tersebut akan melantik Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong, seterusnya membincangkan polisi negara. Baginda akan diiringi oleh Perdana Menteri sebagai penasihat. Timbalan Perdana Menteri bukanlah anggota Majlis Raja-Raja. Dapat 16 orang senarai Yang di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih.